Macam yang saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu. Kalau dah sampai jatuh agama mengenakan syarat, mana-mana pengantin perempuan hendaklah diwajibkan menentukan status dia menerusi pemeriksaan perubatan. Terukah? Mana-mana pengantin perempuan yang belum berkahwin diwajibkan menjalani ujian perubatan untuk mengesahkan statusnya. Teruk anak-anak kita kak. Betul. Dan doktor yang peksa. Kan? Betul tak? Dia punya perubatan. Doktor suruh. Doktor lelaki fikir tu. Kalau doktor perempuan tak beri, taklah malu sangat. Doktor lelaki apa ni? Menangis kawan tu. Nampak macam mana? Sebab ada peraturan. Sekarang ni belum jadi peraturan. Kalau jadi peraturan esok macam mana kak? Bayangkan sebab penemuan ini sudah membuktikan 887 yang ditanya, 886 dah pernah buat. Kalau lelaki itu nak buktikan macam mana? Kalau lelaki kita nak kata dia truna ke dara ke, macam mana kita nak buktikan dia truna lah. Macam mana kita nak buktikan? Sama benda ke? Kita macam cakap lagi dia. Bukan takdir. Masalahnya, contoh saya beritahu kat dalam borang kahwin, dalam borang permohonan pernikahan, dia ada status. Dia status bujang, janda, sayyid, janda berhias. Ada kan? So cek boleh, akak tengok boleh. Mana akak yang mesti borang kahwin, itu dia status dia. Lelaki tak ada masalah. Lelaki dua je, bujang kahwin. Nabi cerita yang perempuan ni dia ada lagi dua tu, sayyid dengan janda berhias. Saya tak terang kalau tak gini. Janda berhias ialah perempuan yang telah berkahwin tetapi tidak mengadakan perhubungan seks dengan suami dia. Dia tak sempat nak seks. Ninggal ke macam dalam cerita apa tu? Dalam cerita esok masih ada apa? Esok tu siapa? Tak sempat apa tu nak bersama. Sebabnya bila bekas power dia ada buah ni jiman bawa masuk dalam kereta, accident tengah jalan, jiman kena potong kepala. Tak sempat nak bersama masa hari kahwin tu dah ni. Mana sempat? Okey, soalan ni, apakah status dua pemasari sehingga akhir itu? Masih dara kahwin. Tak sempat. Janda berhias tu kalau cerai, janda berhias. Confirm. Confirm. Kalau tak ditunjukkan sebaliknya lah. Tapi kalau cerita tu seolah macam tu lah. Mana tak sempat. Janda berhias, dia diceraikan. Janda sayyid ialah perempuan yang belum berkahwin tetapi telah melakukan persetubuhan. Itu sayyid. Macam mana nak buktikan? Kalau dalam keadaan sekarang, dia boleh dibukti sekiranya dia sudah ditangkap berkawan dan telah mengaku dalam mahkamah melakukan zina. Confirm. Kalau nak si borang memang sayyid, dia tak boleh lagi. Atau dia telah mengandung di luar nikah. Belum kahwin, dia dah belum nikah, nak kahwin. Dalam orang dia terisi, dia tu sayyid. Sayyaba. T-H-A-Y-Y-I-D. Sayyid. Ada dalam orang kahwin tu. Saya dulu tu naik, saya dah orang tu saya yang menyimak je. Dara, ni bujang, berkahwin, jadi hias, sayyid. Kalau perempuan belum kahwin, mana dia nak mengaku dia dah pernah buat? Akak cuba bayang. Ada yang mengaku, anak kita yang mengaku. Kalau kita anak kita lah, tak mengaku dah. Itu rahsia antara dia dengan bakal suami dia. Kita tak tahu apa yang berlaku. Akak pernah bayang tak? Anak-anak akak ni mungkin ada rahsia dia dengan suami dia. Kita tak tahu ke? Nampak? Okay, bukan saya nak beri keraguan kan balik kan. Kau tak ngaku nanti aku mak bawa pasal ni suruh paksa. Jangan macam tu. Saya tak suruh macam tu, tapi saya nak memberi gambaran dia begitu. Sebab memang itu berlaku. Kan macam yang dibuat oleh kajian oleh universiti berkenaan kan. 886 daripada 887 pernah melakukan perzinahan. Belajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5. Bayang, itu contoh, belum tengok satu persen mana setiap seorang tak, dia ambil kat contoh sampel. Macam kata kan, ambil sikit dia minum sikit je. Sedap tak air ni. Macam tu lah.
Ambil sikit je. Kan? Bukan saya minum semua sekali. Jadi macam tadi, sampel contoh. Belum kita tengok tiap-tiap seorang yang pelajar tingkatan 3, 5 yang ada di seluruh negara ni kita tengok ni. Tapi sampel tu sendiri pun sudah menakutkan kita. Ya. Apa akan jadi? Baik, itulah kita kena jaga anak-anak kita. Anak-anak kita ni exposure dia sangat-sangat terbuka kak. Sangat-sangat terbuka. Kita kena jaga kak. Kena selalu berhati, selalu nasihat, selalu ambil tahu. Ya. Kalau boleh curi-curi tengok smartphone dia, kalau boleh curi-curi tengoklah. Tapi anak kita mencuri. Buka-buka terus password. Tak payah. Terus password. Dia dah tahu. Mana kalau dia sebut password, adalah. Boleh kita teka lah. Kau jangan tipu. Ada orang yang tipu. Abah tahu, mak tahu. Dalam handphone Alung ada macam-macam. Baik Alung mengaku sekarang. Kenapa? Itu kalau kata tak ada apa-apa, kenapa Alung tahu password? Mesti ada apa-apa dalam handphone dia. Kan? Cuma kita tak dapat nak tengok sebab buka-buka dia sentuh skrin password. Dia nak password, tak boleh buka. Kalau tak ada apa-apa, berapa dia nak password? Macam saya lah, komputer saya. Kalau saya tak simpan benda pelik-pelik, apa pun saya nak tahu password. Melainkan komputer pejabat lah, sebab di pejabat kita tak tahu. Mungkin ada orang yang boleh akan menceroboh melingkup. Kena tak tahu password. Macam komputer saya, nak tahu password pun saya pakai seorang. Saya nak pakai password apa? Melainkan kalau saya ada simpan benda yang pelik-pelik. Misalnya kata lah. Misalnya kata. Jadi begitulah anak-anak kita jaga. Pastikan anak-anak kita ni hidup berjamaah, beragama dan berjamaah. Kerana kalau tak berjamaah, itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ustaz Nabi SAW bersabda, "Walau annakum shallaitum fi buyutikum," dan sekiranya kamu bersolat di rumah kamu, dan di rumah kamu, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti, seperti orang ini, orang yang lagi berjamaah ni bersembahyang di rumahnya, la taraktum sunnat nabiyikum, ya, pasti kamu akan meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnat nabiyikum la taraktum, meski kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, kamu akan hidup sesat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ditulis berjamaah ni adalah sunnah Nabi. Gunakanlah kesempatan yang masih ada untuk kita solat berjamaah. So kita tak rugi apa. Sekiranya kita diizinkan oleh suami kita, tiada halangan, ambillah kesempatan untuk kita mengerjakan solat berjamaah. Kerana kita mengamalkan sunnah Nabi. Dan Nabi mengatakan, man amila bi sunnati 'inda fasad ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang mengamalkan sunnahku pada waktu kerosakan umatku, baginya pahala 100 orang mati syahid. Banyak tu. Akak tak payah nak berperang pun. Akak cuma mengamal sunnah Nabi dapat pahala 100, bukan 100 orang mati syahid. Hanya dengan mengamalkan sunnah. Akak tak perlu berperang. Akak orang perempuan tak payah nak berperang. Kami orang lelaki yang kena berperang. Orang perempuan tak payah nak berperang. Medan orang perempuan ni berbeza. Dia ada tempat perjuangan ni. Perjuangan dia ialah melahirkan anak, membesarkan anak, mengurus rumah tangga. Itu perjuangan kaum wanita. Ya tak? Tak perlu perang pun. Mengamalkan sunnah Nabi dia, sudah dapat pahala 100 orang mati syahid. Jaga 4 perkara. Taat perintah Allah, perintah Nabi, syariat Allah, syariat Nabi, agama Allah, agama Islam. Taat pada suami, menjaga harta suami seperti menjaga harta sendiri, dan memelihara maruah suami ketika suami tiada di rumah. 4 je. Kalau boleh buat 4 ni, Nabi kata, masuklah kamu ke syurga melalui pintu-pintu mana yang kamu suka. Bukan susah. Kalau tak ada suami, Ustaz? Itu lain lah. Tak ada suami tu dah tinggal 2, dah tinggal 1 je lah. Tapi kalau suami tinggal harta, arwah suami meninggalkan harta, nak lanyak je harta suami. Jaga harta suami tu macam harta kita sendiri. Kemudian kita hadiahkan banyak-banyak surah Fatihah, baca Al-Quran kepada arwah suami kita. Tak payah kita menghadiahkan linangan air mata yang berpanjangan, tak payah. Bila dengar yang apa ni, lagu apa tu,
Di mana akan ku cari ganti serupa denganmu. Wah, maksud hujan pun. Kalau tak ada mesin, penuh satu mesin. Tak payah kawoi, hadiahkan bacaan Al-Quran pada arwah suami kita. Buat satu amalan yang boleh jadi amal jariah untuk suami kita. Contoh misalnya kata, Siang Ustaz dah 3 tahun dah ajar kita.